Okey, hai. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam hormat. Saya Nizam Malik dan sekarang kita berlangsung secara live di Facebook page Nizam Malik. Selamat malam. Apa khabar anda semua? Harap anda semua berada dalam keadaan sihat sejahtera di mana sahaja anda berada. Okey, dan sudi untuk join sesi live saya pada malam ni. Okey, right. So sekiranya anda sedang menonton secara live, okey, tolong respon dulu. Adakah anda dengar suara saya dengan jelas? Adakah line internet kita okey? Alright. Okey, adakah suara saya clear? Okey, sebab hari ni saya pakai laptop lain ni. Okey, jadi saya tak pasti setting dia okey ke tak. Okey, tolong respon dulu dekat ruangan komen di bawah. Okey, kalau anda dengar suara saya dengan jelas, tolong respon ya. Okey, right. So sementara tu saya nak tengok siapa yang bersama dengan saya malam ni. Kita ada Ayasir Arafat, kita ada Arif Erdem, kita ada Ambrus Lambung, Muhammad Faizal Mustafa, Panglima Wali, Madiha Hussein, Zamri Muhammad Zain, Muhammad Zaki, Siti Fatimah, Alif Muhammad 2 is watching. Muhammad Zaki, okay. Alright, okay. Alimi Arjuna, hi. Kakarots busy. Dah lama tak nampak anda semua ya. Okay, right. Siti Ibi, jelas tuan. Okay. Tuan Said Idrus Al-Sagof, Assalamualaikum TNM dan semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Loud and clear Okay, right. So sebenarnya malam ni sebelum kita start lah sesi live ni, malam ni saya berbesar hati sebab saya nak kongsikan sedikit ilmu lah. Dah lama saya tak live kan. Jadi malam ni saya nak berkongsi ilmu dengan anda semua berkaitan dengan saham, kajian saham. Dan topik yang saya nak sampaikan malam ni adalah berkaitan dengan support and resistance. Ni soalan selalu orang tanya saya, Tuan Nizam, bila nak ajar tentang support and resistance? So saya jarang ajar topik ni. Tapi malam ni saya nak berkongsikan sedikit ilmu lah kepada yang nak belajar lah. Tetapi syarat dia malam ni anda kena tonton saya secara live. Dan sesi ni akan di-delete sebaik sahaja selesai. Bermaksud lepas habis je live ni, saya akan padam. Dan anda tidak akan dapat tonton ulang tayang balik sesi live ni. Hanya orang yang stay dan berada dalam sesi live ini sahaja yang akan dapat akses kepada ilmu support dan resistance yang saya nak kongsikan kepada anda malam ni. Jadi on ke on? Ramai ke yang nak belajar ilmu support resistance ni? Kalau tak ramai tak apalah. Alright. So kalau anda sedang menonton, bantu saya untuk klik button like, klik button love dan klik button share supaya lebih ramai lagi rakan-rakan kita dapat join sesi live kita pada malam ini. Dan anda sedang menonton saya secara live. Saya baru je selesai sesi personal coaching bersama dengan salah seorang student VIP saya. Dan lebih kurang setengah jam lebih juga saya sesi personal coaching dengan saya. Dan alhamdulillah saya dah bantu student personal coaching saya untuk nampak jalannya macam mana nak terlibat dalam saham dan of course saya kalau buat sesi personal coaching ni, saya akan lihat student saya nampak macam blur-blur, terkial-kial, tak tahu macam mana nak buat saham ni. Tapi alhamdulillah selepas habis sesi personal coaching dengan saya, peserta personal coaching saya biasanya mereka akan keluar dengan senyuman senyuman dan nampak hala tuju mereka, nampak jalan apa nak kena buat dalam saham. Dan sesi personal coaching saya bernilai RM3,000 untuk sesi setengah jam. 30 minit bernilai RM3,000. So alhamdulillah saya seronok untuk bantu mereka yang nak terlibat dalam saham, dan saya percaya sesi personal coaching direct dengan saya adalah sesi yang mana saya dapat bantu student saya ni ataupun peserta program saya untuk terus straight to the point apa nak kena buat dalam saham, dan make sure dapat buat saham dengan yakin lah. Jadi itu sedikit makluman tentang sesi personal coaching saya. Alright, dan malam ni juga sebelum saya nak ajar anda tentang support resistance, special sikit malam ni sebab dekat tepi saya ni ada satu benda. Ini adalah mic baru yang saya beli baru-baru ni, iaitu Chanter Studio Pro.
Okay, jadi saya sebenarnya sambil nak buat live ni, sambil saya nak test mic ni, bagus ke tak bagus ke, padu ke tak padu ke, saya tak tahu, saya tak pernah try lagi. Saya baru je unboxing sebentar tadi. Okay, jadi saya nak anda tolong respon juga. Okay, saya belum pasang lagi. Ni sekarang ni anda sedang mendengar saya direct daripada laptop saya. Okay, mikrofon laptop saya. Okay, jadi anda cuba tulis dekat ruangan komen. Okay, bila saya plug in kamera, plug in mikrofon ni dan saya pakai mikrofon ni, anda cuba respon dulu. Adakah suara saya lebih clear ke, macam mana ke? Anda cuba tulis dekat ruangan komen. Okay? Boleh ke boleh? Okay, so sementara tu saya nak masukkan dulu dia punya wayar dia. Okay, ni first time saya pakai. Alright, jadi dia dah ada line dah ada color warna biru ni. Okay, jadi saya tak pasti dia dah pick up belum daripada mikrofon ni. Okay, so sekarang saya masih lagi menggunakan mikrofon laptop, mikrofon array. So kejap lagi saya satu klik dan kita akan dengar suara saya daripada mikrofon ni. Okay, so tolong respon. Okay, 1, 2, 3. Testing, test 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3. Okay, so sekarang saya sedang live menggunakan mic di hadapan saya ni, iaitu Chanter Studio Pro. Chanter Studio Pro. Okay, right. So inilah dia mic yang saya baru je dapatkan. Cuba respon dekat ruang komen. Makin jelas ke? Macam mana? Dia macam pick up suara saya lebih kuat ke ataupun macam mana? Best ke best? Mic baru saya ni. Oh, cahaya kefahamanku. Wow, noise cancellation mantap. Okey, wah, lebih jelas tapi tuan kena kuatkan sikit sound. Kena kuatkan sikit sound. Macam mana nak kuatkan? Sekejap Saya rasa tak boleh nak kuatkan. Mungkin anda boleh kuatkan volume. Bunyi padu. Okey, right. Terbaik. Okey, right. Kalau terbaik, kalau suara tenggelam, macam mana suara tenggelam? Ke saya kena dekatkan sikit suara saya? Lebih clear mic laptop. Mic laptop lebih clear. Tadi lagi kuat. Macam mana ni? Alamak. Macam mana saya nak adjust Dia tak ada volume. Volume kena up sikit. Alamak, macam mana Saya dengar kat sini Test. Alamak, macam mana Saya dengar kat sini Test. Alamak, macam mana Dekatkan mic tu. Okay, dekatkan sikit dekat dia dengan mulut dia lagi kuat boleh lah, lebih kurang lah okay, lebih kurang. Saya pun kena cakap kuat sikit lah So anda kena increase volume anda. Bunyi je best, cuma slow sikit. Alamak, macam mana ni? Tadi kuat tapi noise. Sekarang jelas tapi volume kurang. Mic dekat sikit dengan tuan. Okay, alright. So mungkin saya kena setting lagi lah kot mic ni kot Suara ke dalam. Okay. Sekejap dia punya... Mana dia depan belakang ni kat mana Mic testing. Dengar tak? Suara ke dalam Tidak bergema, cuma kuatkan volume. Ini first time saya pakai ni, mic ni. Okay, saya tak pasti. Kalau tak silap saya ni depan dia kalau saya bercakap direct dia okay. Okay, alright. Boleh tuan, janji ada suara Okay, alright. Okay, boleh tolonglah kata okay. Saya dah habis RM300 untuk beli mic ni. Hopefully okay lah Alright. Tapi saya dengar dekat saya punya phone, dia punya volume dia agak bagus. Okay kan? Sound okay dah tuan. Saya dengar okay je, superb. Payah pakai earphone jelas. Hihi. Okay, alright. Okay, alright. Saya rasa okay lah kot. Korang kalau tak dengar tu, korang kena check korang punya device lah Mungkin kena pakai iPhone 14 kot baru okay sikit. Okay, alright. Kena pegang macam nyanyi kot, coach. Nak kena menyumbangkan satu lagu dulu lah Okay, alright. Saya nak baca komen sekejap. Siti Fatimah, kalau tuan nak
teruskan dah okey sangat dah berbanding tadi. Volume tu boleh adjust nanti je. Hehe, okay, right. Tak apa, next time set up. Hari ni kasih jalan dulu. Haha. Suara emas ni Mic baru ni bunyi dia solid. Alright, terbaik. Font dia orang kena tukar tuan. Okay, right, terbaik. Padat tuan, terbaik, teruskan. Okay, jelas Alright, so mic ni saya beli khas untuk sesi newbie saham mastery online dan webinar berani saham. Okay, yang akan diadakan pada tahun 2023 ni. Okay, tahun lepas just nak share dengan anda. Tahun lepas 2022 fokus saya adalah newbie saham mastery online. Okay, dan saya banyak train mereka yang masih lagi newbie dan zero knowledge untuk mulakan langkah dalam saham dekat Bursa Malaysia. Okay, jadi based on record kita ada 13,000 orang telah mendaftar untuk newbie saham mastery online sepanjang tahun 2022. Okay, bayangkan saya train newbie untuk aggressively bantu newbie untuk kenal saham. Okay, untuk mulakan langkah dalam saham, untuk tahu macam mana nak buka akaun CDS dan sebagainya. Okay, semua ni adalah perkara yang saya lakukan pada tahun 2022. Okay, so tahun 2023 ni kita dah masuk tahun baru ni. Okay, fokus saya adalah untuk give more. Okay, untuk bantu lebih lagi, untuk upgrade lagi knowledge student saya dan anda semua yang nak belajar saham. Okay, dan kita buat program Berani Bersaham 2023. Okay, dan program Berani Bersaham 2023 ni fokus saya kepada mereka yang bukan newbie, okay, yang baru nak belajar tentang saham, bukan. Okay, Berani Bersaham 2023 adalah untuk orang yang betul-betul nak jadi pelabur dan trader saham. Okay, siapa-siapa yang tak pasti lagi lah nak jadi ke tak pelabur dan trader saham ni, tak tahu saham ni apa, join newbie saham mastery online dulu. Okay, tapi kalau anda betul-betul nekat, anda betul-betul serius nak jadi pelabur dan trader saham, tapi anda masih lagi tak tahu cara dia, macam mana nak buat dengan betul. Okay, dalam Berani Bersaham 2023, saya share dengan anda macam mana cara saya buat dan bagaimana anda pun boleh buat perkara yang sama, insyaAllah. Okay, sebab itulah saya invest sedikit untuk dapatkan mic yang lebih baik. Okay, kalau ikutkan, saya ada je mic yang power macam Rode ni. Okay, mic Rode ni power dah. Okay, tetapi saya nak kelainan sedikit, okay, untuk presentation saya dalam Berani Bersaham, okay, dan juga NSMO tahun ni. Okay, dan kita invest lah untuk mic ni lah. Saya harap mic ni akan memberikan kejelasan, okay, kepada peserta-peserta program saya. Okay, so sedikit mukadimah tentang mic Chanter Studio Pro yang saya dapatkan ni. Okay, so terima kasih kepada anda yang beri feedback. Okay, so jom kita nak teruskan agenda kita pada malam ni. Okay, malam ni kita nak buat apa? Malam ni kita nak belajar ilmu saham. Okay, kita nak belajar macam mana cara nak buat kajian saham. Dan salah satu ilmu kajian saham yang kita nak belajar adalah berkaitan dengan support and resistance. Siapa nak belajar ilmu support dan resistance? Cuba komen nak dekat ruangan komen. Komen nak sekarang. Okay, support resistance. Ilmu mahal ni. Ilmu yang saya simpan sekian lama. Cik, wah tak adalah Bukan simpan lah. Cuma, okay, saya nak share dengan anda yang ilmu support and resistance ni adalah ilmu khas untuk situasi pasaran saham yang sideways. Okay. Okay, saya nak terangkan dulu Sekejap saya share saya punya screen. White screen saya. Okay, saya harap anda nampak white screen saya. Okay, so anda kena faham dalam pergerakan harga saham ni ada 3 trend pergerakan harga saham. Kita bercakap tentang trend. Okay, trend pergerakan harga saham. Okay, ada 3 trend pergerakan harga saham. Ini basic. Bila kita nak buat technical analysis, kita kena faham tentang trend. Okay, jadi ada 3 trend pergerakan harga saham. Okay, yang pertama adalah uptrend. Okay, yang pertama adalah uptrend. Macam ni. Okay, yang pertama adalah uptrend. Okay, yang kedua adalah sideways. Okay, yang kedua adalah sideways.
Okey. Dan yang ketiga adalah downtrend. Lebih kurang macam ni, okey. So downtrend macam ni. Okay, right. So ada 3 jenis trend. Okay, so uptrend. Okay, yang kedua adalah sideways. Okay, yang ketiga adalah downtrend. Ni trend pergerakan harga saham. Maksudnya harga saham ni dekat dalam Bursa Malaysia, kaunter saham, indeks Bursa Malaysia, dia bergerak dalam trend. Dan ada 3 jenis trend dalam pergerakan harga saham, iaitu uptrend, sideways dan downtrend. Dan trend ni dia akan bersilih ganti, dia akan berubah-ubah antara sesuatu trend. Maksudnya uptrend dia boleh jadi, lepas uptrend dia boleh jadi sideways. Okay, lepas sideways dia boleh jadi downtrend. Lepas downtrend dia jadi sideways. Lepas tu dia boleh jadi uptrend. Maksudnya antara 3 trend ni dia berubah-ubah. Okay, jadi anda kena faham tentang trend pergerakan harga saham ni. Okay, so dalam pergerakan harga saham pula, ini trend. Trend ni maksudnya arah. Okay, so kalau anda faham, trend bermaksud arah. Jadi ada 3 lah arah. Dia naik ke atas, atau dia menggerak secara mendatar, atau dia menurun ke bawah. Tetapi apabila harga saham bergerak, okay, harga saham ni dia bergerak dalam mode apa? Dalam mode pergerakan turun dan naik. So naik, turun. Naik, turun, naik. Harga saham dia turun, naik macam tu. Okey. Kalau dalam sideways pun, harga saham dia bergerak dalam mode turun dan naik. Okey, dia bergerak dalam mode turun dan naik macam ni. Dia bergerak turun dan naik, tapi jajaran dia sideways. Dia tidak ke atas, dia tidak ke bawah. Itu sideways. Okey, dan yang ketiga downtrend ni, harga saham dia turun, dia naik, lepas tu dia turun, dia naik, dia turun ke bawah. So harga saham ni dia bergerak turun dan naik, tapi makin lama makin ke bawah. Makin lama ke bawah lagi. So itu keadaan downtrend. Okey. Okay, right. Sekejap ada soalan-soalan okay, so tak apa. Sekejap lagi saya jawab soalan-soalan anda, okay. Jadi trend ni kalau anda faham siapa nak jadi trader saham yang buat duit dalam pasaran saham, dia kena kuasai trend. Okay, saya ingat lagi. Ini apa yang mentor saham saya, guru saham saya, okay, iaitu Tuan Zam Saham. Saya ingat lagi masa kelas advance Gegar Saham Syariah 2014. Masa tu saya attend kelas dia, dan saya ingat lagi dia cakap, okay, kalau nak buat duit yang banyak, kena kuasai trend. Siapa yang pandai trend, dia boleh buat duit banyak dalam pasaran saham, dalam perniagaan, dalam kehidupan. Okay, jadi trend ni adalah kunci kepada macam mana kita nak buat duit dalam pasaran saham. Ada banyak kunci. Kunci dia sabar. Okay, ada kunci dia kajian saham. Kunci dia macam-macam kunci. Ada banyak kunci yang kita kena buka dalam saham ni. Okay, salah satunya adalah tentang trend. Okay. Boleh ke ni? Anda semua okey tak ni? Boleh? Adakah faham so far saya explain? Kalau faham, komen faham. Okey. Alimi Arjuna, trend ni nak tengok dalam tempoh berapa lama? Trend ni dia boleh berubah-ubah. Okey, dalam semua time frame ada trend ni. Okey, dalam uptrend, dalam carta monthly ada trend. Okay, dalam weekly ada trend, dalam daily ada trend, semua time frame ada trend. Tapi time frame yang biasanya kita guna untuk tengok trend, biasanya daily chart dengan weekly chart untuk tengok trend. Kita jarang guna kita jarang tengok trend di time frame yang kecil, real time seperti 1 hour, 30 minit, 15 minit, 5 minit, 1 minit. Kita tak nampak trend sebab dia bergerak secara volatile. Okay, sebab tu trend ni biasanya kita tengok di time frame daily dan time frame weekly. Baru kita nampak trend pergerakan harga saham. Okay, sebab itulah trend ni orang tak faham sebab ramai orang mindset lah dekat luar sana suka sangat rempit, short term. Mereka menggunakan time frame 1 minute, 5 minute, 30 minit, 1 hour, okay, 60 minit dan sebagainya. Jadi sebab tu tak make sense untuk mereka menggunakan indikator-indikator trend seperti moving average, Bollinger Bands, MACD dan sebagainya. Okay, so sebab tu anda kena faham dulu apa yang anda buat dalam saham
barulah anda pilih untuk gunakan tools yang betul. Okay, sebab tu kena faham strategi. Dalam saham ni kena faham strategi. Tak faham strategi, anda akan berpusing di tempat yang sama. Okay, alright. Zulkifli Zul, berapa lama trend pergerakan saham? Berapa lama? Setiap counter saham berbeza-beza. Ada saham yang trend dia, uptrend dia lama, jauh sampai ke atas. Ada counter yang dia uptrend, sekejap, beberapa ketika, lepas tu dia berubah trend. Okay, ada counter yang nampak nak going uptrend, lepas tu dia habis trend, dia terus tukar jadi downtrend ataupun sideways. So, trend ni adalah benda yang berbeza-beza. Okay, dan dia tidak ada spesifik berapa lama. Okay, sebab itulah sebagai seorang pelabur dan trader saham, sebagai pengkaji saham, kita kena identify trend, dan kita kena tahu bilakah trend berubah. Tu perubahan trend tu yang kita nak detect. Sebab tu kita perlukan ilmu technical analysis ni untuk membantu kita untuk nampak perubahan trend tersebut. Dan kita tidak tahu bila. Tak ada siapa tahu bila berubah, melainkan kita monitor. Melainkan kita monitor pergerakan harga saham. Okay? Alright? So, faham ya? Okay, ramai yang faham? Boleh? Okay. Saya belum habis lagi, baru start ni, okey. Siapa yang dengar saya dari awal sampai habis, insya-Allah anda akan faham. Siapa yang tengah-tengah jalan, saya tengah explain, tiba-tiba masuk, mungkin anda faham, mungkin anda tak faham. Okey, jadi kalau tak faham, tiba-tiba masuk dan tak faham, then it's okay. It's okay. Okey, kalau tak faham. Okey, sebab tu kena masuk di awal waktu, di awal permulaan uptrend. Okey, jangan masuk di tengah-tengah uptrend ataupun di akhir uptrend. Orang dah, okey, masjid kan, orang start engine motor okey, dia baru sampai. Okey, orang ni kan, orang pegang kunci tu dekat tempat start engine tu, kunci motor. Dia baru sampai masjid kan. Tapi orang tu start engine nak balik. Orang tu start engine nak balik. Dia baru sampai. Baru sampai masjid. Orang dah balik lah. Orang dah nak balik. Okay, so itu namanya di akhir trend. Di akhir uptrend. Dah nak going downtrend dah lepas tu. Dan itu masalah ramai orang dalam saham. Okay, so key dia adalah perubahan trend. Okay, so sekarang berbalik kepada topik kita tentang support and resistance. Okay, support resistance ni kita nak pakai kat mana? Okay, support and resistance kita pakai di dalam ketika sideways. Ketika sideways. Support and resistance digunakan ketika sideways. Kita lukis support resistance ketika sideways. Ketika harga saham bergerak dalam mode sideways, masa tu kita pakai support resistance. Okay, kita tak pakai support and resistance dekat uptrend. Dekat uptrend tak pakai support resistance. Dekat uptrend kita pakai indicator trend. Sebab tu dalam modul Premier Saham Mastery saya, Premier Saham Mastery 1 atau Premier Saham Mastery 2.0, okay, saya ajarkan mencari setup permulaan uptrend. Macam mana kita nak berada di sini. Ini yang saya ajar dalam Premier Saham Mastery 2.0. Nak detect permulaan uptrend dan harga saham tu naik, kita jual dekat atas ni. Itu PSM punya modul. Sebab tu dalam PSM 2.0 punya modul, kita belajar moving average, Bollinger Bands, MACD. Tetapi kita tak belajar support resistance. Dan kita tak perlukan support resistance sebab kita tak bermain dengan sideways. Kita bermain dengan setup permulaan uptrend. Goal dia adalah untuk cari setup permulaan uptrend. Okay? Sebab itulah student-student PSM 2.0 ataupun PSM 1 sibuk tanya pasal support resistance. Kenapa Tuan Nizam tak ajar support resistance? Kelas lain ajar support resistance. Kenapa awak pergi belajar dekat tempat lain, lepas tu tanya dekat saya? Kan, anda tanya support resistance, anda belajar dekat tempat lain, lepas tu tanya dekat saya. Sebab sistem strategi tu tak sama. Yang saya ajar setup permulaan uptrend. Setup permulaan uptrend kita tak tengok sideways tu. Okay, untuk support resistance kita guna ketika sideways. Okay, strategi untuk sideways. So saham ni ada banyak strategi. So saya ajar yang paling senang, paling power, paling mudah, iaitu setup permulaan uptrend untuk PSM 2.0. Sebab saya nak ajar anda buat duit. Saya nak ajar anda macam mana nak cepat buat duit dalam saham, iaitu berada di setup permulaan uptrend, iaitu counter tu baru nak start nak naik. Kita beli, counter tu naik. Kita beli, counter tu naik. Kita mesti berada di permulaan uptrend. Sebab tu saya ajar PSM 2.0 setup permulaan uptrend. Namanya teknik ZAG.
Saya ajar, saya design model tu untuk ajar macam mana nak berada di permulaan uptrend. Ada sebab kenapa saya ajar macam tu. Okey. Tetapi untuk support resistance kita tak belajar secara detail dalam PSM 2.0 sebab dia tidak diperlukan. Okey. Sebab support resistance digunakan di sideways. Sebab tu dia strategi yang berbeza. Okey. Alright. Jadi macam mana ceritanya untuk support resistance ni dekat sideways, macam mana nak gunakan? Okay, so kenapa saya nak ajar support resistance malam ni? Sebabnya adalah okay, kita sekarang berada dalam situasi sideways. Yes, kita berada dalam keadaan yang saham naik turun dalam sideways. Okay, jadi sesuai juga untuk kita belajar benda ni. Cuma saya tak buat modul untuk support resistance ni. Saya tak interested sangat. Okay, jadi saya buat live, saya ajar percuma. Siapa yang tonton live percuma, okay, yang tonton live dengan saya ajar. Siapa yang malas tonton live, sorry, okay, lepas ni saya delete live. Okay, bukan sombong. Tapi saya nak ajar, okay, tapi saya perlukan anda berikan komitmen. Kalau saya charge, anda marah. Okay, kalau saya bagi free, anda tak committed. That's the problem. Bukan anda lah yang tak join live lah. Okay, so sekarang ni saya nak anda fokuskan di sideways. Okay, kita nak belajar macam mana nak bermain dengan support dan resistance apabila kita berada dalam mode sideways. Okay, jadi saya buka page yang baru. Okay, jadi kita seperti yang saya katakan tadi, sideways ni adalah harga saham dia bergerak turun dan naik di dalam jajaran yang sama, lebih kurang sama. Okay, so bila kita lukis garis resistance dan support ketika sideways berlaku, okay, apa yang terjadi adalah kita akan dapat satu garis macam ni. Okay, lebih kurang macam ni. Dan kita akan dapat satu lagi garis di bahagian bawah ni. Lebih kurang macam ni. Okay, so garis yang atas ni, okay, lebih kurang macam ni. Okay, so garis yang atas ni kita sebut dia sebagai resistance. Atas. Bahagian atas kita sebut resistance. Okay. Bahagian bawah pula, merah lah resistance. Okay. Bahagian bawah pula kita sebut dia sebagai support. Support. Okay. Bahagian bawah sebagai support. Okay. Kalau anda ada buku nota dan pen, anda lukis bersama dengan saya. Okay. Resistance dan support. So resistance dekat bahagian atas, support bahagian bawah. Jadi bila anda tengok chart, okay, anda tengok bahagian di mana harga saham tu dia naik, lepas tu dia turun. Dia naik, dia turun. Anda boleh tak lukis satu paras resistance di mana dia punya paras tu sekitar di mana harga saham tu naik paling tinggi, lepas tu dia turun, lepas tu dia berlaku lagi perkara yang sama, dia turun balik semula. Dan support pula adalah situation di mana dia turun, kemudian dia naik, terpantul naik. Kemudian dia turun, dia terpantul naik. Jadi anda letakkan dia sebagai garis support. Okay, buku Rania saya baru dapat link, baru start ke? Dah lama dah start. Dah nak habis dah ni. Okay, alright? Boleh? Okey ke okey ni? Faham ke faham ni? Okay, alright. Jadi, bila anda dapat lukis resistance dan support dengan betul, maka anda akan nampak harga saham tu bergerak dalam jajaran sideways macam ni. Ini yang menarik tentang saham, di mana kalau anda lukis dengan betul, anda akan nampak harga saham tu bergerak dalam mode sideways. Okay, jadi rule untuk kita dalam untuk support resistance ni, nombor satu anda kena faham, nombor satu, saya ulang nombor satu anda kena faham dia mesti berada dalam sideways. Jadi bila kita identify sideways, kita melihat kepada paras yang naik kemudian dia turun, dia naik, dia turun, dia punya yang paling tinggi tu dia lebih kurang dekat tempat yang sama. Itu resistance. Okay, support adalah dekat bawah dia turun, lepas tu dia terpantul naik semula. Lepas tu dia turun, dia terpantul naik semula. So dia ada lebih kurang dekat sama. So kita sebut dia support. Okay, so kita ada resistance, kita ada support. Anda kena lukis benda ni dekat chart. Belajar untuk lukis pada chart. Resistance, support. So ambil horizontal line, letak dekat resistance. Ambil horizontal line, letak dekat support. That's the way. Apa kotor ni? Tangan saya ni kotor tak apalah. Okay. Alright. So
Maaf TNM, lambat masuk live, baru balik rumah. Okay, right. Baru start ke ni? Okay, baru start lah lebih kurang. Tapi dah nak habis dah ni. Saya ada banyak kerja sebenarnya malam ni. Saya ada assignment saya nak kena buat. Okay, tapi saya live kejap dengan anda lah. Sekejap je saya live. Nak ajar anda tentang support resistance ni. Okay. So, macam saya kata tadi, okay, bila anda berjaya melukis support dan resistance, maka anda akan monitor saham ni based on this support and resistance. Anda akan monitor saham ni based on support and resistance. Okay. Jadi apa yang kita nak buat? Din JB, salam tuan Din JB. Apa khabar, sihat ke? Terima kasih kerana tonton secara live. Kalau melebihi resistance means saham tu breakout ke? Yes, betul. Kejap saya ajar. Okay. Ilmu ni taklah sukar sangat, cuma nak kena selalu buat latihan dan pengalaman. Betul. Okay, right. So, sekarang ni, okay, bila anda tengok saham ni berada dalam mode sideways, maka anda akan masukkan counter ni dalam watch list anda untuk monitor dua perkara. Okay, ni mahal ni saya ajar ni. Saya ajar malam ni, mahal. Okay, anda akan monitor dua perkara. Okay, anda nak tahu sama ada saham tu berjaya break the resistance. Okay, anda nak tahu saham tu berjaya naik break the resistance. Ataupun dia break the support. Itu yang anda nak tahu. Ni dia, okay. Apa kepentingan sangat bagi support and resistance ni tuan? Tu dia. Orang yang masuk tengah-tengah dia akan tanya soalan apa kepentingan. Okay, right. Pentinglah kalau kita nak tahu pergerakan harga saham dalam mode sideways. Okay, kepentingan dia ni saya tengah nak cerita. Dengar dulu. Okay. Alright. So, apabila kita nampak harga tu naik melepasi resistance, bermaksud saham tu nak bergerak ke atas. Okay. Kalau saham tu turun, melanggar support, dia tutup close di bawah garis support, okay, bermaksud saham tu berisiko untuk turun ke bawah lagi. Okay, jadi dia ada fasa dia. Okay, so ini fasa sideways. Fasa sideways. Okay, dan ini adalah fasa uptrend. Okay, fasa uptrend. Okay, dan ini adalah, macam mana ni buat? Okay, ini adalah fasa uptrend. Okay, dan ini adalah fasa downtrend. Okay, bermaksud kan, saham yang sideways, dia boleh jadi dua keadaan. Kalau dia break resistance, dia akan pergi uptrend. Kalau dia break support, dia akan going downtrend. Itu je benda yang kita nak tengok dalam pergerakan harga saham. Okay, Aminah Wajahah, nanti save live ni ke? Terlambat masuk. Live ni kita akan delete sebaik selesai. Siapa yang tonton je daripada awal sampai habis je faham. Siapa yang lambat, okay, minta maaf lah. Minta maaf. Kita akan delete. Volume tak perlu tengok ke? Tengok juga. Okay, tetapi tengok candle dulu kat mana. Okay, kalau candle berjaya close. Kalau candle berjaya naik close di atas ni atau berada di atas ni, maksudnya dia nak ke atas. Okay, kalau candle turun kat bawah ni, okay, kalau candle turun di bawah ni, okay, dan berada di bahagian bawah ni, maksudnya dia berisiko turun ke bawah lagi. Gitu maksud dia. Okay, so position candle tu kat mana? Position candle berada dalam sini ke ataupun berada di sini? Ataupun berada di sini. Itu yang menentukan harga tu nak pergi ke mana. Okay, so kalau dalam sideways, dia akan turun naik dekat dalam range sideways. Tapi bila once dia break ke atas, dia nak ke atas. Kalau dia break ke bawah, dia akan turun ke bawah. So secara ringkasnya, inilah ilmu support and resistance. Okay, kita gunakan ketika sideways. Dan kita nak melihat perubahan trend dengan tengok sama ada dia boleh break resistance ataupun support. Very simple. Okay, very simple knowledge untuk anda fahamkan tentang support resistance ni. Kalau anda boleh faham, insya-Allah anda akan boleh
monitor saham yang sideways. Okay. The problem adalah dengan saham yang sideways. Kebanyakan orang dia pergi beli sideways. Dia beli saham dalam range sideways ni. Masa ketika sideways ni dia pergi beli. Jadi apa yang terjadi? Saham tu sekejap naik, sekejap turun. Jadi dia sekejap gembira, sekejap dia rasa takut sebab saham tu naik dan turun. Itulah gelombang sideways. Okay, sebab tu kita tak nak bermain dengan sideways. Okay, kalau nak bermain dengan sideways, kita kena tunggu dia keluar daripada range sideways. Maksudnya dia pergi ke bahagian atas. So ada potensi nak naik ke atas. Kalau dia turun ke bawah, kita tahu dia nak menjunam ke bawah. So kita tak nak kacau ketika dia berada dekat bahagian bawah ni. Kita nak ketika dia baru break resistance. Itu cara macam mana kita nak bermain dengan support dengan resistance. Okay? Tapi game dia menjadi sukar apabila kita tak reti nak lukis support dan resistance. Macam mana nak lukis ni? Sebab tu memerlukan training, memerlukan latihan yang berterusan untuk kita mahir dalam lukisan di chart. Okay? Sebab itulah saya tak ajarkan support resistance ni secara detail sebab saya tahu sebab target market saya ataupun orang yang saya nak bantu adalah mereka yang newbie, yang zero knowledge, yang baru nak belajar saham. So kalau kalau newbie baru belajar saham, tiba-tiba belajar support resistance, dia memang pening. Okay, dia nak klik pun, tekan klik dekat mouse dia ni pun, dia terkial-kial. Nak buka chart terkial-kial. Lepas tu nak lukis pula support resistance. Memang dia rasa saham ni susah. Okay, sebab itulah dalam perkongsian saya jarang share tentang support resistance ni. Bagi saya, support resistance ni, dia tidak sesuai untuk newbie. Sebab dia memerlukan kemahiran-kemahiran yang lain terlebih dahulu. Okay, sehinggalah dia dah buat setup permulaan uptrend, baca indikator semua dah reti, dah dapat profit result. Dan dia nak belajar support resistance dan dia boleh belajar. Okay, dan bukanlah bermakna support resistance ni lagi power daripada teknik permulaan uptrend. Dia sama je. Apa-apa teknik ada potensi, ada risiko. Ada potensi, ada risiko. Sama je mana-mana pergi, semuanya tak terlari daripada peluang dan risiko. Jadi, anda jangan ingat support resistance ni power gila, hebat, boleh bantu buat profit berbanding dengan teknik-teknik yang lain. Sebenarnya teknik adalah sekadar teknik. Yang kita kena fahamkan mindset kita adalah kita berusaha untuk buat entry yang betul dan kita faham risiko yang kita ambil. Kalau saham tu turun, dia boleh turun juga. So jangan kata, oh dia dah breakout, dia takkan turun. Tak ada istilah macam tu. Okay, dia breakout, dia boleh turun. Kalau dia nak turun, suka hati dia. So anda kena faham trading plan anda kena tahu macam mana nak cut loss. Okay, sebab itulah ramai orang yang tak faham tentang risiko dalam saham. Apa yang terjadi, apabila saham tu breakout, dia expect harga saham tu naik. The problem is, anything can happen in the stock market. Bila harga saham tu di expect naik tapi harga saham tu turun, lepas tu dia turun bawah daripada resistance balik, dia tak tahu nak buat apa. Nak jual kat mana ni? Adakah nak kena cut loss ke tak? Apa semua dia tak tahu. So that's why kalau anda tak faham betul-betul strategi untuk sideways, strategi untuk breakout dan anda beli saham dalam keadaan berisiko sebab anda tak tahu apa yang anda buat. Okay? So that's why approach saya dalam berkongsi ilmu saham, saya nak anda tahu yang ada risiko rugi dalam saham dan anything can happen in the stock market. Dalam Premier Saham Mastery 2.0, saya ajar supaya kita tahu nak cut loss kat mana dengan spesifik, dengan kiraan cut loss percentage. Supaya kalau kita loss, sebelum kita loss tu kita dah tahu dah kita akan loss berapa. Dan kita boleh buat persediaan mental sebelum loss tu berlaku. Ini benda yang berbeza yang saya ajarkan dalam PSM 2.0 dan student yang betul-betul implement dia akan faham risiko. Dan bila kita faham risiko, kita tak akan takut untuk beli saham. Okay, dan kita tahu apa yang kita buat dalam saham. Dan sebab itulah berbeza orang yang ada ilmu dengan orang yang tak ada ilmu tentang saham ni lah. Macam tu, okay? Alright. Ada soalan apa-apa tak? Soalan Okey. Irfan Syafiq, contoh candle close hari ni dah cecah resistance. Tunggu dia break, masa tu dah kira boleh entry lah ya tuan. Candle close hari ni dah cecah resistance. Bukan cecah resistance, dia kena berada di ruangan atas resistance. Maksudnya dia boleh close di atas resistance. Bermaksud dia dah keluar daripada range sideways. Macam tu. So, isunya sekarang adalah adakah anda lukis support resistance tu betul dulu.
lukis support resistance salah, dia breakout, dia bukan breakout, anda rasa dia breakout tapi sebenarnya bukan breakout. That's the problem. Okay. Irwan Ilham Abdullah, tuan, horizontal line sepatutnya body candle ke or shadow candle, mana yang lebih tepat untuk diletakkan? Saya pakai body candle. Body candle bagi saya lebih tepat sebab dia penutup. Okay, jadi ada orang guna shadow candle, ada orang guna body candle. Saya pakai body candle sebab dia definite. Yang shadow tu dia tak confirm. Shadow tu maksudnya dia naik lepas tu dia turun balik semula. Dia tak berjaya dia maintain dekat atas. So sebab tu saya suka body candle berbanding shadow candle. Muhammad Fazli bin Arba'in, Mastery 2.0 harga berapa tuan? Harga dia depends package yang tuan ambil lah. Okay, ada 1597, ada 2997. Okay, untuk package Premier Saham Mastery 2.0. Okay. Cuma kalau untuk makluman lah, package Pro Premier Saham Mastery 2.0 akan dinaikkan harga di tahun 2023 ni. Okay, kalau sebelum ni 1597, dia akan jadi 1997. Okay, bila saya tak tahu. Okay, nanti top management Wealth Academy akan tentukan bila kita kena naikkan harga lah. Okay, so sementara harga masih 1597 untuk package Pro, anda boleh join. Okay, package VIP pun akan naik harga juga. Okay, sebab kita bagi the best value kepada orang yang nak belajar. Kalau dia betul-betul committed, betul-betul serius belajar saham, insya-Allah dia akan nampak jalannya untuk buat saham. Okay. Alright, Nohuda Zulkifli, maknanya dalam tempoh monitor, once dah break resistance, baru guna indikator yang diajar dalam PSM. Betul tak Tuan Nizam? Mungkin ya, mungkin tidak. Sebab ketika dia break resistance tu, mungkin dia dah jauh daripada MACD super buy signal. Okay, ataupun dia baru juga start. So, depends kepada counter. Setiap counter berbeza-beza. Kebanyakannya yang saya tengok, dia break resistance, MACD dia dah jauh ke depan. So, permulaan uptrend kita akan dapat sebelum dia breakout lagi sebenarnya. Sebab tu, teknik Z power. Teknik Z setup permulaan trend yang saya ajar tu, kita dapat beli ketika betul-betul dia baru start. Okay, so sebab tu, kalau boleh, jangan campur adukkan ilmu. Okay, sideways ada game sideways. Uptrend, permulaan uptrend ada cara dia. Macam mana kita nak buat. So, permulaan uptrend kita guna setup permulaan uptrend. Okay, kalau anda tak sure, monitor dari awal lah. Sebelum permulaan uptrend tu berlaku, anda monitor dan decide yang mana satu yang anda nak ikut. Okay, so that's the answer. Okay. Kopiah Putih, Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. MACD boleh buat halangan dan support, benar ke? Ke saya salah? Jawapannya MACD tidak digunakan untuk support and resistance. Support resistance kita lukis pada body candle ataupun candlestick. Okay, untuk kita set support resistance, bukan guna MACD. MACD adalah indikator trend. Tugas dia adalah membantu kita untuk mengetahui sama ada sesuatu counter tu nak start permulaan uptrend ataupun tidak, ataupun dia nak start downtrend. Itu tugas MACD lah. Okay. Muhammad Salihin, TNM, boleh tak cut loss lebih dari 10% tapi paras cut loss tu di garisan support yang saya lukis? Terpulang, sebenarnya dalam saham ni, berapa modal kita nak beli saham? Bila kita nak beli saham? Harga berapa yang kita nak pilih? Berapa modal yang kita nak letakkan? Cut loss kita berapa persen? Kita yang tentukan. Anda kena faham, anda kena tentukan. Apa yang saya ajar adalah panduan. Panduan untuk buat dengan cara yang betul. Bila anda decide trade, nanti anda kena buat keputusan anda sendiri. Okay, kenapa anda pilih 6%, negatif 6%, negatif 10%? Anda kena tentukan benda ni sendiri. Anda decide based on apa risiko yang anda nak ambil, kefahaman anda tentang potensi sesuatu counter saham. Sebab itulah saya kata, kita tak dapat nak buat keputusan sendiri kalau kita baru belajar. Sebab tu belajar sistem ni, buat sampai satu masa anda akan dapat satu jawapan yang sesuai dengan diri anda. Okay, sebab tu buat trade sampai anda nampak, oh macam tu rupanya, dan sesuaikan dengan diri anda. Itu proses. Okay, sebab kita setiap orang berbeza-beza. Tahap kesabaran berbeza. Berapa modal yang kita ada berbeza. Okay, masa yang kita boleh luangkan untuk monitor saham berbeza. Kesibukan kita berbeza. Okay, jadi kita tak boleh ikut orang. Kita kena buat ikut cara kita. Tetapi kita mesti buat dalam sistem yang betul. Okay, sebab tu berlatih buat ikut sistem dulu. Last kali dah faham sistem, dah tahu proses. Dan
trade ikut keselesaan masing-masing. Berapa modal nak letak, semua ikut keselesaan masing-masing. RM1,000 ialah starting point untuk bermula. Okay, bukanlah kata ada cakap tadi komen, RM1,000 bila nak profit. Memanglah RM1,000 bila nak profit. But the thing is, kita nak guna RM1,000 tu untuk bermula. Okay, bila anda dah faham, anda kena scale up. Okay, kena scale up, naikkan modal supaya anda dapat profit yang signifikan. Ini proses. Tapi janganlah guna modal yang besar. Jangan scale up, melainkan anda dah faham apa yang anda buat. Anda dah faham apa strategi anda. Anda dah faham apa risiko anda. Baru start scale up. Masalahnya tak reti apa semua ni, nak scale up apa. Okay, pakai modal RM10,000, RM20,000. Anda berisiko untuk loss banyak dalam pasaran saham. Okay, sebab tu saham ni nak belajar dia ada step by step proses. Okay, dan bila anda lalui step by step proses tu, anda akan lebih yakin untuk terlibat dalam saham. Okay. Alright ke? Okay ke okay ni? Alright. Alright. Abdul Hadi, 3K FUS. Yes, 3K. Okay, right. Muhammad Hafiz, kelas Warren TNM, ada plan nak buat lagi tak? Buat masa ni saya tak fokus kepada Warren. Fokus saya adalah kepada orang yang newbie, baru nak start dan nak dibimbing untuk buat kajian saham yang mudah dan padu. Okay, untuk Warren saya tahun 2023 mungkin saya tak plan untuk Warren. Mungkin tahun 2024 baru saya start balik, tengok keadaan. Okay, but mungkin kalau Warren saya akan share secara percuma. Macam support resistance ni saya share percuma je. Okay, mungkin next time kalau saya buat live, kalau saya terbuka hati nak share pasal Warren, nanti saya share percuma. Okay, cuma anda kena attend secara live. Kalau saya buat live, anda kena attend live. Kalau anda tak attend live, habis. Hangus harapan gitu. Muhammad Hafiz, apa perbezaan semua package tu tuan? Okay, package perbezaan nanti anda kena attend presentation saya. Okay, newbie saham masuk online ataupun berani bersaham, kita ada explain tentang package, ataupun anda boleh contact my team, Cik Raihan ataupun Cik Madiha untuk info lanjut. Okay. Zainab Sarman, support resistance akan tengok untuk tempoh berapa minit pergerakan candle. Bukan berapa minit, kita biasa guna time frame daily ataupun weekly untuk support resistance. Kita tak buat support resistance dekat time frame yang kecil, yang real time seperti 60 minit, 15 minit, 30 minit, 5 minit, 1 minit, kita tak buat support resistance. Kita buat support resistance kat time frame daily ataupun weekly sahaja. Okay? Alright. Nama saya Muhammad. Salam tuan, baru start ke? Dah nak habis dah. Nak belajar tentang Warren. Okay, right. Nanti insyaAllah. Okay? RM1,000 untuk build confidence. Yes, untuk build confidence, untuk build kefahaman, untuk yakin dengan apa yang kita buat betul dah. Dan baru kita scale up later on nantilah. Macam tu. Muhammad Fazli, swing boleh guna tak teknik resistance support? Saham ni dia bukan soal swing. Dia bukan soal short term. Dia bukan soal rempit intraday. Dia bukan. Dia soal entry yang betul. Sebab bila kita buat entry, kita tak tahu saham tu naik cepat ke tak. Kalau kita beli dan saham tu naik cepat, alhamdulillah lah kita dapat profit cepat. Kalau dia lambat, kita kena sabar tunggu. Jadi tak ada istilah swing, intraday ataupun apa dalam trade saham ni. Semuanya kita kena monitor. Ini pendapat saya lah. Sebab tu ada orang cakap belajar swing, belajar intraday. Saya tak tahu apa benda maksud dia. Okay, tetapi bagi saya apa yang saya faham, benda yang mendatang kita tak tahu. Okay, of course kita boleh buat backdated study. Semua counter-counter saham yang naik cepat, counter saham yang naik lambat, counter saham yang kena cut loss. Semua tu backdated study. Benda yang lepas, benda yang akan datang tak sama. Setiap counter saham pula tak sama. Okay, jadi kita tak boleh generalizekan semua benda tu sama. Okay, sebab itulah monitor saham. Okay, dan bukan soal swing, bukan soal short term. Alright, Syed Idrus Al-Sagof, betul tuan, kena mula modal kecil, emosi tak terganggu. Boleh timba pengalaman dari situ, betul. Alright, Muhammad Jundullah, salam Tuan Nizam. Saya dah guna teknik Z, tiba-tiba graph sideways hampir sebulan, cut loss pun tak sampai-sampai lagi. Nak tunggu juga ke? Terpulang pada tuan. Kalau tuan rasa tak nak tunggu, you make your decision. Kalau nak tunggu sampai sama ada saham tu naik ataupun turun, kena cut loss price pun tuan boleh tunggu juga. At the end of the day, kita decide nak buat apa. Okay, kajian saham hanyalah panduan dan you are right with your decision. Tak ada betul, tak ada salah dalam keputusan yang kita buat. Ada je counter saham yang baru-baru ni kan, saya buat trade counter, saya trade counter Warren baru-baru ni. Saya beli dekat harga 4 sen setengah.
Okay, kemudian saya jual dekat 5 sen. Lepas saya jual 5 sen, dia naik sampai 7 sen setengah, sampai 8 sen. So, benda tu boleh berlaku dalam trade counter warrant, dalam counter induk, sebab kita tak tahu masa akan datang. So, kalau dia lepas kita jual dia naik, tak apalah, bukan rezeki kita. Kalau lepas kita jual, dia turun, jangan gembira sangat. Okay, bukan game kita dah. Memang kita dah clear position pun. So, dalam saham ni dia memang macam tu. Kita tak tahu. Okay, dan it's okay untuk salah, it's okay untuk silap, it's okay untuk tak secure the biggest profit. That's not the point. Yang penting kita beli entry betul, exit kita betul, signal kita betul, dan kita buat keputusan. Dalam saham, belajar untuk buat keputusan. Dan keputusan kita mungkin betul, mungkin salah. Dan kita bertanggungjawab atas keputusan yang kita buat. That's real trader saham, okay? Kakak Ros busy, TNM, bila kelas autopilot bermula? Autopilot kita dah stop dah. Tahun 2023 saya tak nak fokus kepada autopilot investment webinar. Okay, saya dah tak nak buat lagi dah. Okay, so saya fokus kepada program-program saham mastery. Okay, so autopilot investment kita dah tak buat lagi lah. Alright, Nur Huda Zulkifli. Okay tak, kalau sebelum nak guna teknik Z, perlu cuba lukis support and resistance dulu supaya tak start beli saham mode sideways. Boleh try. Okay, boleh try, boleh cuba. Okay, jawapannya tak ada jawapan yang pasti. Okay, bukan semestinya betul, bukan semestinya tidak. Okay, tapi apa-apa pun, ingat kita beli saham, walaupun teknik Z, dia boleh lama kita tunggu. Sebulan, yes, sebulan boleh tunggu dia sideways. Okay, masa benda yang bukan di dalam kawalan kita. Okay, dan kena sabar jugalah tunggu kadang-kadang. Redwan Ahmad, adakah wajib melihat keempat-empat indikator dalam uptrend untuk monitor? Tak semestinya keempat-empat. Tengok indikator yang penting lah, macam MACD, kalau dead cross, dah sell signal. Kalau trading plan kita dah langgar Bollinger Band, middle Bollinger Band, dan cut loss. Itu adalah certain indikator yang kita tengok lah, bukan keempat-empat indikator lah. Okay. Okay, alright. Bukurannya saya dah cut loss, nak sell tak lepas-lepas lagi. Kenapa ya bila masa yang sesuai untuk sell? Tengok market depth. Tengok market depth. Q pada harga berapa? Q pada harga yang mudah untuk clear position lah. Okey, Aminah, selamat cara TNM bagi tahu begini bab swing intraday semua ni kerana lebih realistik dan rational. Betul tu. Alright, Yasir Arafat, salam TNM, nak tanya kalau sideways tu choppy, nak ada naik tinggi, ada naik rendah, kena tentukan satu resistance atau resistance boleh lebih dari satu. Kalau terlalu choppy dan dia tak berapa sesuai untuk support resistance. Dia kalau support resistance ni, kita nampak satu trend. Dia kalau boleh 3 kali dia akan membentuk sideways tersebut. Okay, kalau choppy sangat, dia tak nampak, so mungkin tak sesuai support resistance. Dia volatile habis. So, counter lain lah. Counter lain, okay. Muhammad Hafiz nak tanya tuan, unrealized profit and loss by RM tu apa maksudnya? Bermaksud unrealized lah, unrealized profit atau loss by RM. Macam tu. Muhammad Zakwan, live ke ni? Live ni, tengah live. Saya jarang live malam Malam ni saya live. Okey, Muhammad Jundullah. Okey, Tuan Nizam, jelas. Okay, right. TNM, market depth boleh dirujuk sebagai ukuran support and resistance price tak? Tak. Ya dan tak. Kalau anda pro, bolehlah. Ada orang guna market depth untuk tentukan support resistance. Tapi susah bagi saya. Okay, kita guna candlestick untuk tentukan support and resistance. Lebih mudah. Okay, alright. Okay, alright. So, itu je soalan-soalan yang masuk. Okay, jadi adakah anda faham apa yang saya ajarkan dalam sesi live pada malam ni? Okay, berkaitan dengan support and resistance. Okay, so saya harap anda belajar sesuatu yang bermanfaat. Okay, dan boleh gunakan dalam kajian saham anda. Okay, dan hopefully ianya membantu anda untuk lebih seronok terlibat dalam dunia saham di Bursa Malaysia. Okay, alright. So untuk makluman anda, sesi Facebook Live malam ni ditaja oleh program Berani Bersaham 2023. So siapa-siapa yang berminat nak join program Berani Bersaham, okay, anda boleh
anda boleh PM us. Okay, nanti kita berikan info lanjut. Okay, untuk anda daftar ke program Berani Bersaham. Okay, hanya RM47 sahaja. Okay, nanti kita akan cerita lagi banyak tentang saham ni. Okay, dan siapa-siapa yang nak belajar ilmu saham, anda boleh join Berani Bersaham 2023. Kita akan adakan pada hari Ahad pukul 10 pagi sampai 12.30 tengah hari. Okay, so untuk info lanjut anda boleh PM. Okay, dan hopefully kita akan jumpa dalam program Berani Bersaham 2023. Okay, so setakat ini saja untuk malam ni. Terima kasih kepada anda yang menonton secara live, dan take care semua. All the best, dan jangan lupa untuk follow saya di Facebook page Nizam Malik. Klik like, klik love video saya, posting saya. Jangan segan-segan, saya suka anda komen. Okay, dan semoga bermanfaat. Okay, so kita jumpa lagi. Okay, take care anda semua. Dan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan salam hormat. Saya Nizam Malik dari Saham Masri. You are TNM, you are the next millionaire. Take care dan bye bye. Berani bersaham.